Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'd. Yang mulia Tuan Pengerusi, yang berbahagia ahli panel, yang pertama Profesor Dr. Basri Ibrahim, yang dihormati Ashabul Fadilah, Dr. Mahmud Daud dan lain-lain. Seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Sebenarnya dalam program ini saya tidak mempunyai kertas kerja khusus, tapi saya rasa memadai dengan kalau nak kira lah, saya anggap ini mukaddimah atau kata-kata aluan saya kepada buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang tokoh ulama di India yang terkenal, yang saya juga mengenalinya, Maulana Manzur Ahmad Nu'mani. Kebetulan penterjemahnya ke dalam bahasa Arab juga guru saya, Maulana Nur Alam Al-Amini. Bila saya baca buku ini, saya sangat tertarik kerana sangat banyak persamaannya dengan kita. Lalu saya minta salah seorang anak saya terjemahkan buku ini, dan saya beri sedikit kata-kata aluan. Saya anggap itulah, kalau nak dikira sebagai kertas kerja pada hari ini, itu pun sudah memadai sebagai panduan awal untuk mengetahui secara ringkas apakah yang ada di dalam buku ini. Walaupun saya juga telah membuat ni PowerPoint ni, di dalam ni pun saya ada ringkasan kepada buku ni, dan nanti kita akan kemukakan. Nanti kita akan kemukakan dari semasa ke semasa. Dan sebelum itu, saya rasa kalau yang ada buku ni, boleh tengoklah dalam tu pada muka surat berapa? Mula-mula lah selepas daripada kandungan dia tu, kata-kata aluan. Ataupun kalau tak ada buku ni, sebab itu saya guna ni, boleh lihat di situ, di sini, boleh lihat di situ. Inilah sebagai kertas kerja saya pada hari ini. Saya sebenarnya lebih nak memperkenalkan buku ni. Ini bukan, kalau ada pendapat saya sedikit pun di sinilah. Selebihnya adalah pendapat pengarang buku ini. Dan saya sangat-sangat mengesyorkan setiap daripada kita membaca buku ini. Sebab apa? InsyaAllah sedikit sebanyak kemusykilan itu akan dapat diselesaikan dengan kita membaca buku ini. Ini pandangan saya lah tentang buku ini dan kesimpulan yang saya buat daripada buku ini. Buku ini walaupun kecil, tetapi sangat bermakna dan mencukupi untuk orang-orang yang terkeliru dan salah faham terhadap seorang tokoh umat Islam yang sangat berjasa dan sangat besar hasil kejayaan perjuangannya. Sama-sama tak jadi. Ia sangat baik kepada seluruh umat Islam, khususnya bangsa Melayu yang sekian lama pada pandangan saya telah banyak berdosa dan kerugian
kerana telah menyisihkan seorang tokoh pejuang tauhid dan sunnah daripada lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pandangan saya. Setelah saya baca buku ini, dan tentunya saya telah baca banyak lagi buku-buku lain berkenaan dengan tajuk yang sama, khususnya bila saya baca buku ini, inilah reaksi atau respons daripada saya. Saya merasakan khususnya kita umat Islam di Malaysia ini telah banyak berdosa dalam bab ni. Kerana apa? Kerana kita bukan sahaja menyisihkan seorang tokoh umat yang memperjuangkan tauhid dan sunnah, bahkan kita menganggapnya sebagai sesat, bukan ahli sunnah dan macam-macam lagi yang disebut. Ini adalah satu kata-kata nista yang sangat dahsyat sebenarnya. Kalau mengikut hadis Rasulullah SAW seperti yang saya akan sebutkan nanti, dia kalau tak betul apa yang kita kata terhadap dia, dia balik kepada kita. Itu masalahnya. Kalau tak betul, bermakna kita duduk mencaci maki dia, kata macam-macam, kita berdosa. Tujuan saya supaya kita tidak lagi berdosa. Selepas ini mudah-mudahan bila kita insaf, kita tahu kedudukannya yang sebenar, maka kita tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Padahal aliran fahamannya walaupun sedikit sebanyak berbeza daripada pemahaman umat Islam setempat, namun tidaklah sampai ia terkeluar daripada lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi untuk dikatakan terkeluar daripada Islam. Tetapi malangnya sekian ramai umat Islam menganggapnya kadang-kadang sampai kepada peringkat terkeluar daripada Islam. Bukan sahaja terkeluar daripada ahli sunnah. Ini adalah satu jenayah umat yang sangat dahsyat terhadap seorang tokoh pejuang umat Islam yang sangat berjasa. Buku ini perlu sekali disebarkan secara meluas dalam masyarakat, kerana fenomena yang melanda sebahagian besar umat Islam kini, termasuk di Malaysia, amat menyayat hati. Umat Islam pada hakikatnya sedang menganiayai saudara seagamanya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Anas daripada baginda telah bersabda, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. Bermaksud, tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, saya faham jika ia dizalimi. Kalau orang itu dizalimi, kita tolong dia, saya faham. Namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim? Saya tak berapa faham. Macam mana nak tolong orang yang zalim, orang yang buat zalim, buat nyaya kepada orang lain? Kita nak tolong macam mana? Nabi SAW menjawab, engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman. Itulah cara menolongnya. Cara tolong orang yang buat zalim ialah dengan kita tegah dia, halang dia, sekat dia daripada buat nyaya kepada orang lain. Apa yang berlaku kepada kita sekarang ni, hakikatnya kita sedang menzalimi seorang saudara kita. Saudara pula bukan saudara biasa-biasa, calang-calang orang, orang yang begitu besar jasanya. Kita duduk tengok Arab Saudi sekarang ni dengan kejayaan yang macam-macam, dengan jasa dan kebaikannya, hasil perjuangan dia lah. Tiba-tiba kita kata dia bukan ahli sunnah, dia bukan Islam. Apalagi penganiayaan yang lebih dahsyat daripada itu. Orang-orang yang dizalimi patut dibela dan diberi pertolongan,
Orang yang menzalimi juga patut ditolong, kerana dengan menolongnya dari menzalimi pihak lain berarti kita menghalangnya melakukan dosa dan maksiat. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apa yang berlaku sekarang ialah segolongan umat Islam tidak henti-henti menuduh dan mengecam golongan Wahabi yang sebenarnya hanyalah pengikut setia as-salafus salih. Kalau begitu, mereka sesungguhnya sedang dizalimi, dan penuduh serta pengecamnya pula adalah penzalim. Jelas, kalau kita perhati fikir betul-betul, kita ni sedang jadi penzalim. Nabi SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Bermaksud siapa saja berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sesungguhnya salah seorang dari keduanya telah kembali dengan kekufuran tersebut, jika betul sebagaimana yang dikatanya. Jika tidak betul, maka ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang berkata. Bermakna dahsyat ni. Ini peringatan daripada Rasulullah SAW. Tak takutkah kita? Bila kita tuduh orang begitu, kalau tak betul balik kepada kita, tak takut? Saya sebenarnya nak mengajak muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sama ada yang hadir dalam majlis ni ataupun yang tidak hadir, cuba fikir. Kita pegang dengan hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW kata, pesan kepada kita, jangan main-main. Ini masalah bukan main-main ni, masalah kita tu boleh terkeluar daripada Islam kalau kita tuduh orang tu tidak Islam, orang tu kafir. Kita main satu permainan yang sangat bahaya. Kalau kita kata tidak ahli sunnah, kita tu jadi tidak ahli sunnah. Kalau kita kata dia jahat, sebenarnya dia tidak, kita lah yang jahat. Itu maksud hadis ini. Tetapi malang sekali, kerana ada di antara kita yang berani menyesatkan, malah mengkafirkan golongan Wahabi dengan berbagai-bagai tuduhan melulu. Tidakkah anda takut sabda Rasulullah SAW itu terkena kepada anda? Atau anda menganggap diri anda terlalu kebal? Tidak ada yang terkecuali Rasulullah SAW dengan terang telah menyebutkan di dalam sabdanya itu, siapa saja, tak kira bangsa apa, dia duduk di mana, bila masa, tak kira, siapa saja yang kata macam itu, itulah akibatnya. Lebih malang lagi apabila masyarakat dimomok-momokkan dengan Wahabi sebagaimana kanak-kanak dimomok-momokkan dengan hantu raya. Di sana sini dengan mudah pula orang-orang yang tidak disenangi oleh pihak-pihak tertentu kerana mengancam kedudukan dan pengaruhnya dilabel sebagai Wahabi, padahal ia bukan Wahabi pun. Orang-orang yang mengamalkan amalan yang sedikit saja berbeza daripada amalan kebiasaan juga dilabel Wahabi. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Sesetengah pihak berkuasa agama pula menjadi juara dalam kewenangannya menyekat dan menghalang pihak yang dituduh sebagai Wahabi daripada berdakwah dan mengajar agama. Sedangkan menurut orang yang melabel itu, Wahabi adalah sesat atau kafir, maka ramailah sudah Wahabi berkeliaran di tanah air kita. Secara tidak langsung berarti ramailah pula orang-orang yang sesat dan kafir. Bermakna institusi agama itu menghukum secara tidak langsung. Saya termasuk salah seorang yang terkena juga. Saya secara tidak langsung bermakna mengatakan orang itu sesat atau kafir. Masyarakat kita katalah di setengah-setengah negeri itu ada sampai ke peringkat kata kalau sembahyang tarawih 8 rakaat Wahabi jadi. Berapa ramai dah kita yang tak tahu apa pun Wahabi sudah jadi Wahabi. Dan bila kata Wahabi maknanya sesat kan atau kafir. Jadi macam mana? Kita yang mengeluarkan berapa juta umat Islam daripada Islam.
Tidakkah besar kesalahan tu? Tak takut ke kepada Allah SWT? Sepatutnya kena sama-sama kita fikir tu. Jangan main-main benda ni. Aduh, kasihan umat ini, gara-gara tidak memahami kedudukan sebenar perkara, mereka bertelagah dan percakaran sesama sendiri. Musuh sebenar diabaikan, saudara seagama difitnah dan ditikam dari belakang. Kerugian yang diperolehi dianggapnya untung, malapetaka yang menimpa disangkanya rahmat. Janganlah pula hendaknya kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang disebut Allah di dalam firman-Nya ini, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sun'a itu silap, tak ada alif. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Dia menyangka dengan menyekat Wahabi itu bermakna dia membela Islam, dia menjaga Islam, padahalnya tanpa disedari dia buat sesuatu yang sia-sia. Dia berasa itu baik. Ini sangat besar kesalahannya. Sebab itu saya rasa kita kena baca buku-buku macam ini, barulah jadi betul fikiran kita. Kalau tidak, kita duk berasa memang kita telah melaksanakan tanggungjawab agama lah. Kita sangka baik kepada saudara-saudara kita, sama-sama kita yang berada di institusi agama pun saudara-saudara kita. Mereka tu dengan niat yang baik, dia berasa dia buat benda baik kerana nak menghalang kononnya kesesatan. Padahalnya apa kesesatan yang dianggapnya itu? Apa kesesatannya? Buku ini juga bagi saya sangat berguna kepada masyarakat kita, kerana ia adalah satu hasil kajian dan tulisan bukan seorang yang sealiran dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya. Kita di sini bukan aliran salafi, ikut cara salaf. Kita ikut Asy'ariyah. Pengarang ni pun macam tu juga. Tapi macam mana dia boleh berfikiran baik terhadap orang-orang Wahabi? Ini bukan calon-calon orang. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan sedikitlah Maulana Manzur Nu'mani ni yang saya kenal. Dia ni kalau di India, Pakistan, kalau dia bagi pendapat, sesuatu pendapat, dia kata hitam, hitam. Semua ulama-ulama lain akan kata hitam. Kalau dia kata putih, putih. Ketika fitnah Qadiani timbul suatu ketika dahulu, dialah yang bangkit mengatakan Qadiani itu sesat, bukan sekadar sesat, kafir, keluar daripada Islam. Mula-mula orang tak berani, dia berani. Akhir sekali semua masyarakat Islam terima, sampai ke tempat kita pun terima bahawa Qadiani itu bukan Islam. Itu orangnya Manzur Nu'mani. Ketika Syiah berada di kemuncaknya, cukup mengelirukan umat Islam, dia tulis buku tentang Khomeini, apa hakikat perjuangannya, sehingga ulama-ulama Islam di India dan Pakistan itu sepakat akhirnya mengatakan Syiah Imam 12 ini terkeluar daripada Islam. Itu adalah usaha Syekh Manzur Nu'mani ini juga. Dan Manzur Nu'mani semasa saya belajar di sana dahulu, dalam majlis besar-besar, beribu-ribu orang, bila sampai ke masa berdoa, Syekh Nadwi adalah kawan rapat dia. Syekh Nadwi, Abdul Hasan Ali An-Nadwi, kawan rapat dia. Tetapi dia ni diminta sentiasa berdoa. Kalau dalam majlis, nak penutup majlis, dia berdoa. Dan kalau dia berdoa tu boleh dikatakan semua orang ada dalam masjid menangis. Dan dia pun menangis. Itu orangnya Manzur Nu'mani. Orang yang betul-betul fikir untuk Islam, fikir untuk Islam, dan melibatkan diri banyak menasihati. Dia jadi, kalau baca dalam buku ni adalah tentang dia, latar belakang sedikit sebanyak. Yang saya sebut tu apa yang tidak ada dalam buku ini. Baiklah, kita pergi terus. Dia ni, kalau kita nak tengok pendapat orang, kena tengok orang yang berkecuali. Mungkin kalau kita bawa pendapat orang Arab Saudi, orang yang dicop Wahabi dah, orang kata dia berat sebelah.
Tapi ini Manzur Nu'mani bukan, dia bukan Wahabi. Macam mana dia boleh berpandangan baik? Itu satu perkara yang menarik. Sebab itu saya cuba terjemah, minta supaya buku ini diterjemah. Sebab apa? Dia banyak kesamaan dengan kita. Kita pun bukan Wahabi, tetapi kenapa kita pandang buruk terhadap Wahabi? Berbeza dengan dia. Siapa yang lebih faham tentang Islam? Kitakah atau orang yang alim seperti dia? Ia adalah hasil tulisan seorang tokoh ulama besar beraliran Deobandi di benua kecil India. Seorang tokoh yang sangat kritis dan sangat dihormati di kalangan ulama Indo-Pakistan. Hasil kajiannya membuktikan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya tidak sama dalam beberapa perkara, tetapi mereka juga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasil kajian dia memang didapati memang ada tak sama. Baik dari segi akidah pun tak sama dengan golongan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Memang tak sama. Tapi itu tidak lagi mengeluarkan mereka daripada Ahlus Sunnah. Mereka masih lagi keluarga Ahlus Sunnah, adik-beradik kita. Biar kita kenal adik-beradik. Jangan sampai adik-beradik pun tak kenal. Kita ni keluarga besar. Kerana perbezaan kecil-kecil itu sampai kita buang itu. Akhir sekali siapa yang tinggal? Islam. Kita seorang dua sajalah jadi. Takkanlah begitu. Malah jika dilihat dari satu sudut, merekalah satu-satunya kumpulan umat Islam yang berjaya mengekalkan sistem dan undang-undang Islam secara lengkap hingga ke hari ini. Inilah satu-satunya. Kita ni macam suka berkenal sangat. Kalau Arab Saudi itu jatuh, boleh jatuh kepada orang kafir pun tak kisah kadang-kadang. Kita fikir macam tu. Kita ni duduk usaha berapa kali RUU nak menaikkan martabat undang-undang Islam, mahkamah syariah pun susah bukan main. Dia sudah selesai semua tu, tak ada dah, tak perlu RUU apa dah. Tak perlu bentang, tak perlu disahkan. Ini satu-satunya negara dalam dunia yang melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh. Perlembagaannya pun Islam, Quran dan Sunnah jelas. Kita boleh kata dia kafir. Kalau macam tu, yang mana yang Islam ni? Yang mana yang Islam? Kita semua tahu bahawa Arab Saudi lah satu-satunya negara umat Islam yang hingga ke hari ini mendaulatkan undang-undang Islam dan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas dalam perlembagaannya. Jika sebuah negara ini tidak wujud, berarti tidak wujud satu pun negara Islam yang mampu mengekalkan sistem perundangan Islam di zaman moden ini. Kita kena sedar tu. Kita kata, kalau Syiah naik lebih baik. Kadang-kadang cakap macam tu. Tahu ke kalau Syiah naik, dia pegang tanah haram tu, dia akan buat apa? Dari segi nak cakap, boleh cakap belaka. Kalau saya naik, saya boleh buat gini-gini. Saya boleh buat gini-gini. Di mana-mana, cuba tengok. Kita tengok dalam politik pun sama juga. Kalau kita boleh mengatakan, kita buat begini-gini. Tapi bila sampai masa mengatakan, baru tahu kan. Bukan senang. Tapi kalau kita kata tak ada Saudi, yang mana kita nak? Yang macam mana lagi kita nak? Memanglah setiap kerajaan ada kelemahan, ada kekurangan dia, tak nafi itu. Tetapi ikut mana-mana pun semua dunia tahu, dialah satu-satunya negara yang mendaulatkan undang-undang Islam. Kalau kata kedaulatan undang-undang, maksudnya undang-undang Islam, bukan undang-undang orang putih. Oleh kerana kebanyakan umat Islam di Nusantara juga sealiran dengan pegangan dan fahaman pengarang, mungkin dirasakan lebih adil dan berkecuali daripada tulisan pengikut. Keputusan hasil kajian pengarang sama-sama mengikuti aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keputusan hasil kajian pengarang mungkin dirasakan lebih adil dan berkecuali daripada tulisan-tulisan pengikut fahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Penulis bagi saya merupakan satu contoh yang terbaik bagi seorang ulama Islam yang tidak mempunyai semangat taksub dan fahaman sempit. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hakikatnya adalah satu keluarga besar yang sepatutnya mengenali, menghormati dan juga mengasihi satu sama lain.
Sepatutnya berlaku begitu. Tapi apa yang kita tengok sekarang ni, akibat daripada kita tuduh satu golongan Islam itu sebagai sesat, habis bercelaka. Tak ada persaudaraan, tak ada kasih sayang. Padahal bukan itu yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya setengah umat Islam di dalam dunia Islam kini, termasuk kita di Nusantara. Sebab saya sebut Nusantara, bukan masalah kita di Malaysia saja masalah ni. Di Indonesia mana-mana, Brunei pun sama, sama. Telah terpedaya dengan diayah-diayah dan propaganda-propaganda musuh-musuh politik umat Islam, sehingga kita sendiri telah memenggal satu bahagian daripada anggota tubuh umat, mengakibatkan umat tinggal sebagai seorang yang cacat dan kudung lantaran tidak memahami perbezaan di antara usul dan furu' akidah. Terus kita menuduh, mengutuk, memaki hamun, bahkan mengeluarkan sebahagian umat Islam dari Islam tanpa sedikit pun berasa bersalah dan berdosa. Itu hakikat kita. Cuba kita fikir, tengok sendiri keadaan kita sekarang. Kita seolah-olahnya kalau buang Wahabi, singkir Wahabi, atau kata Wahabi ini sesat dan tidak ahli sunnah, seolah-olahnya potong tangan kita sendiri, seolah-olahnya kita cacatkan tubuh kita sendiri. Kita nakkah kita umat Islam dilihat dalam keadaan tubuhnya tak sempurna? Gitu sebenarnya. Ini hasil kajian pengarang dan bagi saya memang begitu. Itu akibatnya. Jadi dah tak sempurna. Kita sendiri, bukan orang Yahudi yang memenggal sebahagian daripada anggota kita, bukan Yahudi, bukan orang Kristian, tapi sama-sama umat. Inilah yang malang, yang menyedihkan, cukup merugikan umat. Kita tak merasa bersalah. Sebab apa? Kita dah letak dia sesat. Tak merasa bersalah pun kita kata, kita maki, kita apa. Apa cara macam ni? Islam ajar gitu ke? Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari ajar gitu ke kita? Akhlak macam tu? Tentu sekali tidak. Ini sudah berlaku penyelewengan yang sangat-sangat dahsyat dalam umat. Semua ini berlaku akibat kejahilan umat, dan kita memerlukan ulama-ulama seperti Syekh Maulana Manzur Nu'mani yang dapat berfikir dengan tenang dan dapat menangani permasalahan umat dengan penuh bijaksana dan matang. Beliau telah begitu berjaya membongkar sudut-sudut kegelapan dalam sejarah umat, khususnya di tanah Arab, sehingga lahirnya sebuah negara Islam atas nama Kerajaan Arab Saudi yang dikatakan berfahaman Wahabi yang sesat. Mereka dituduh sebagai penjahat, pengganas, perosak, pemberontak, pembid'ah, penumpah darah dan lain-lain. Padahal kerajaan ini dan orang-orang yang berfahaman begitu masih wujud lagi hingga ke hari ini. Tidak pula didapati mereka ini seperti yang dituduh dari dahulu hingga sekarang. Kita nak kata ni, kata kepada Wahabi ni bukan kata pada sudah tak wujud. Ada lagi mereka itu. Kita tengok sekarang ni ada apa? Adakah yang kita kata ni? Bila kita pergi ke sana, ada ke? Bila ada orang Saudi bunuh orang kerana dia semata-mata berpahaman Asy'ariyah dan sebagainya? Tak ada semua ini. Pengganaslah kita tuduh. Kadang-kadang penyakit orang kita ni parahnya, sehingga orang-orang yang dia tidak berkenan, orang-orang yang berbeza pendapat daripada dia sedikit, satu dituduh Wahabi, yang kedua dituduh pengganas. Saya sendiri pun kena. Saya sendiri pun kena. Dituduh pengganas, tak tahu apa keganasan yang kita buat. Semata-mata nak memburuk-burukkan seseorang itu. Malangnya yang melakukan kerja-kerja begini institusi agama sendiri. Itu yang malang. Pada hakikatnya umat Islam telah terpedaya dan tidak sedar bahawa semua ini adalah permainan musuh-musuh umat yang sangat iri hati dengan kejayaan Arab Saudi yang berjaya mengekalkan sistem Islam dan berusaha sedaya upaya di sepanjang sejarahnya membasmi kekufuran, khurafat, tahyul dan bid'ah yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak penyeleweng yang mendakwa sebagai Islam. Ini sebenarnya kalau kita perhati kenapa begitu hebat sekali serangan dilakukan terhadap
orang-orang yang dikatakan Wahabi, yang berpangkalan di Arab Saudi, sebenarnya kalau kita perhatikan, golongan mana yang benci sangat dengan pokok ni? Golongan mana? Golongan Syiah memang nombor satu. Golongan ahli-ahli bid'ah yang nak buat benda-benda baru, benda-benda yang karut dalam agama, mereka ni lah. Cuba kita baca semua, kita baca dan kita teliti siapa mereka. Ini sebenarnya, oleh kerana mereka itu sebagai sebuah negara memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga akidah umat Islam, dalam menjaga umat Islam daripada khurafat, tahyul dan bid'ah. Itu sebenarnya. Jadi kita memusuhi mereka apa maknanya? Kita nak Islam yang rosak, kita nak Islam yang palsu, kita nak Islam menyembah kubur, kita nak Islam yang kubur jadi lebih hebat lagi daripada masjid. Kalau kita tengok, kita ingat masjid, rupanya kubur. Berjuta-juta duit umat habis kerana kubur. Nak macam tu? Itulah yang berlaku di mana-mana. Beruntung kita umat Islam kerana ada kerajaan yang macam ni. Dia menyekat umat Islam daripada melakukan benda-benda yang mengarut gitu. Seterusnya buku ini walaupun hanya berupa sebuah risalah, walaupun kecil bagi saya, tetapi ia adalah penawar yang mujarab, yang mempunyai kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri. Antara lainnya ialah sebagai berikut. Ini secara ringkaslah apa yang saya baca, saya buat kesimpulan. Tuan-tuan baca sendirilah, baca sendiri dan tengok apa yang saya buat ni betul ke tidak. Ini kesimpulan yang saya buat, dan kesimpulan ini sangat penting untuk kita faham. Kerana tak faham benda-benda ni lah, maka jadi bercelaru, timbul tuduh menuduh, fitnah memfitnah. Satu, ia mengemukakan sejarah sebenar ajaran Ahlus Sunnah yang didakwa sebagai Wahabi. Apa sejarah dia? Dia ahli sunnah. Macam mana perkembangannya? Ini nombor satu. Ini dalam buku ni. Yang kedua, ia membongkar dan mendedahkan pemberontak sebenar terhadap kerajaan Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Sebab orang-orang yang benci sangat kepada Wahabi ni, antara perkara yang menjadi kemuskilan dan masalah kepada mereka ialah dia kata kenapa kerajaan Arab Saudi ni menentang khilafah Uthmaniyah di Turki. Ini adalah satu penderakaan, jenayah yang besar, menjatuhkan khilafah Islam sehingga hilang kerajaan Islam itu. Dia kata begitu. Kalau kita baca buku ni, kita dapat tahu siapa sebenarnya yang pemberontak terhadap kerajaan Uthmaniyah. Muhammad bin Abdul Wahab tak pernah terlibat. Bahkan kawasan dia, kawasan Najd itu tidak di bawah kekuasaan khilafah Uthmaniyah di Turki, tidak masuk pun. Mereka bercakaran sama puak-puak kabilah, puak-puak dia berkelahi. Yang menguasai Mekah pada ketika itu, tanah haram pun bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Syarif Ghalib, Syarif Hussein yang menguasai Mekah. Dialah sebenarnya yang memberontak nak menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah dengan kerjasama orang-orang Inggeris. Adapun Wahabi ini, orang Inggeris takut, orang Inggeris benci, sehingga pemberontak terhadap dia itu tuduh Wahabi. Takkanlah Wahabi itu disukai oleh mereka. Kalau berpakat, kita kata berpakat dengan Inggeris lah menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah, yang naik ni kerajaan Islam yang lebih baik. Takkanlah orang putih nak macam tu. Kita kena ingat bahawa di bawah kerajaan Uthmaniyah pada ketika itu ada 32 negeri, termasuklah Syria, termasuklah Mesir, termasuklah Iraq, termasuk semua ni. Cuba tengok, bila jatuh kerajaan Turki ni, semua ni naik, sebuah kerajaan dia jadi kerajaan apa? Kerajaan sosialis kebanyakannya. Kerajaan Arab Saudi dia tetap dengan Islam dia. Mana yang tak kenanya? Kenapa kita tak tuduh orang-orang lain sebagai pemberontak? Kita tak kecam orang-orang lain, sedangkan mereka memang terlibat, memang di bawah kekuasaan Uthmaniyah. Tiba-tiba kita pergi tuduh, pergi kata orang yang tidak di bawah kekuasaan kerajaan Uthmaniyah, yang sebenarnya memberontak. Dalam buku ini dia ceritakan sehingga Syekhul Hind, seorang mahaguru di Darul Ulum Deoban, ditangkap oleh Inggeris dengan kerjasama Syarif Hussein di Mekah. Syarif Hussein nak memberontak terhadap Turki,
Sedangkan Syekhul Hind nak mempertahankan khilafah Uthmaniyah di Turki. Itu ceritanya. Sehingga dia ditangkap dan dibuang negeri ke Pulau Malta. Itu yang berlaku dalam sejarahnya. Tak ada kena-mengena langsung dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kisah cerita. Kalau kita baca buku ni, kita tahulah sejarah yang sebenarnya. Yang ketiga, ia ditulis oleh seorang ulama yang berkecuali dan bukan berbangsa Arab pun, sama seperti kebanyakan kita di Nusantara ini. Nak kata pengaruh Arab ke perkauman ke asabiyah Arab, tak timbul masalah. Dia bukan orang Arab pun. Jadi kita tak mahu percaya ke orang macam ni? Nampak sangat berkecuali dia. Tidak duduk setempat, tak pernah belajar sana pun. Macam mana tiba-tiba dia boleh kata ni baik, bagus? Ini pejuang Islam yang sebenarnya. Sebab itu saya rasa buku ini sangat penting. Keempat, pengarangnya tidak berfahaman Wahabi. Tetapi mungkinlah orang-orang kita akan tuduh Wahabi lah sebab dia bela Wahabi. Akan jadi kita mudah saja nak lebar orang. Kalau beza sikit, semuanya terawih 8 rakaat, Wahabi dah. Faham macam mana kalau macam tu? Macam ni jadi Wahabi lah. Itu kita yang menuduh. Cuba fikir dengan tenang. Ini siapa ni? Memang jelas. Kalau ulama-ulama India umumnya kecuali ahlul hadis. Kalau tidak ahlul hadis, aliran Deobandi, sama ada Asy'ariyah atau Maturidiyah, sama seperti kita. Sama seperti kita. Dan tidak bermazhab Hambali seperti pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berakidah Salafi dan bermazhab Hambali. Dia Hanafi, dia bukan Hambali. Tapi cuba tengok keluasan berfikir seorang ulama, keterbukaan dia sampai dia anggap ini saudara kita. Kita tak boleh buat sewenang-wenang, tuduh tak betul pasal. Yang kelima, buku ini telah disokong dan diberi sanjungan serta penghargaan yang sangat tinggi oleh tokoh-tokoh ulama utama di benua kecil India, sebab ada dari kalangan Deobandi, Mazahiri, Nadwi dan Ahlul Hadis. Ia bahkan ditulis atas permintaan yang bertubi-tubi daripada mereka untuk menghilangkan kekeliruan dan sangka buruk orang ramai terhadap seorang pejuang tauhid dan sunnah dalam sejarah umat Islam. Jadi kita kena tengok begini. Setengah-setengah saya kadang-kadang saya tengok akhir-akhir ni ada pihak-pihak yang bawa Maulana tertentu daripada sana. Maulana tu tak tahu apa pun, dia kosong fikiran. Tiba-tiba di provok Maulana itu sebut ini puak-puak Wahabi. Jadi akhirnya Maulana tu mari sini cakap dia tu pula macam bela ahli bid'ah, sedangkan dia lah yang menentang ahli bid'ah di India dan Pakistan. Tapi kita bawa sini, kita guna dia, sebenarnya mencemarkan imej dia. Ni kita tengok keputusan ulama Deoband yang sebenarnya dan syekh-syekh yang besar-besar, apa kata mereka tentang Wahabi. Dia sokong sangat buku ni dan dia iktiraf buku ni betul. Jadi kita nak pakai yang bawah-bawah, buat apa? Ketua-ketua dia, kepala-kepala dia dah terima. Bahkan Syekh Zakaria seperti yang akan disebutkan meninggal dunia di Madinah. Wahabi tidak halal, tak pernah halal dia pun pergi duduk sana mengajar, walaupun dia tidak ijtihad sebagai Wahabi. Dia ahli sufi, dia pula Maturidi dan berfahaman Deobandi, tak jadi masalah. Tengok betapa baiknya kerajaan Arab Saudi, dan dia meninggal dunia di sana, duduk di sana, tak ada apa pun. Cuba kita tengok. Antara tokoh yang telah memberi kata-kata sanjungan dan penghargaannya terhadap buku ini ialah: 1. Rektor dan penaung Universiti Islam Darul Ulum Deoband, Syekh Maulana Qari Muhammad Tayyib, yang digelar sebagai Hakimul Islam dan cucunda kepada pengasas Darul Ulum Deoband, Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi. Beliau antara lainnya telah berkata tentang buku ini begini: buku ini dapat menghapuskan jurang yang memisahkan umat Islam dari pelbagai aliran dengan pejuang-pejuang tauhid dan sunnah di bumi Hijaz. Itu akibat diayah dan propaganda yang menimbulkan kekeliruan dan salah faham di kalangan mereka. Dia kata umat Islam yang duduk tuduh Wahabi bukan-bukan ni terpedaya, terkeliru dengan diayah dan propaganda musuh. Buku ini boleh menyelesaikan masalah itu.
Saya sangat gembira dan berpuas hati dengan penerbitan buku ini. Saya juga menganggap ia sebagai suatu kemenangan besar, dan pengarangnya telah mendapat pertolongan dari Allah kerana telah berjaya mendedahkan punca kekeliruan dan salah faham yang timbul di kalangan sesetengah ulama di suatu ketika dahulu terhadap ulama Najd yang dikepalai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi saya, buku ini bagi saya bukan sekadar catatan sejarah. Ia selain menyatakan tidak ada perbedaan dalam perkara pokok di antara perjuangan ulama Deoban khususnya dan ulama Najd yang beraliran salafiyah itu, ia juga merupakan satu usaha islah reformasi yang dapat menyatu padukan umat dan seterusnya memperkasakan mereka. Ini kata-kata Alwan yang diberikan oleh Rektor Darul Ulum Deoban. Tak ada apa pun yang tak molek, tak ada apa pun yang tak kena pada pandangan dia. Bahkan orang duduk salah faham, duduk anggap bukan Wahabi itu yang salah, kerana itu terpengaruh dengan propaganda yang dibuat oleh musuh sekian lama. Cuba lihat. Yang kedua, ini sebagai contoh yang memang ada kata-kata mereka tentang buku ini. Syekhul Hadis Al-Allamah Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahimahullah telah memuji dan menyanjung tinggi penerbitan buku ini. Beliau juga amat gembira dengan kemunculannya. Kerana terlalu gembira, beliau telah mendoakan kebaikan dan keberkatan buat pengarangnya. Demikianlah tercatat di dalam surat yang ditulisnya kepada pengarang. Di dalam suratnya juga kepada pengarang, selain memuji buku ini, beliau juga mentasdik dan menyokong dan mentauhidkan kandungannya. Beliau juga mengizinkan tasdiknya terhadap buku ini disiarkan di dalam buku yang akan diterbitkan. Bukan sekadar itu sahaja, Maulana Zakaria Al-Kandalawi secara peribadi telah menempah buku ini sebelum ia diterbitkan sebanyak 500 buah. Dia jadi pembeli yang mula-mula sekali. Syekh Zakaria. Dia jadi pembeli yang mula-mula sekali. Dan bila terbit, dia beli 500. Itu seorang yang terbuka. Seorang, siapa tak kenal kalau orang yang pergi belajar di India, Pakistan tak kenal Syekhul Hadis Syekh Zakaria. Bila sebut Syekhul Hadis sahaja di sana, maksudnya dia kata macam ni. Dia yang merestui buku ini. Dia yang mengatakan orang-orang yang menganggap Wahabi itu sesat, menyeleweng, ini adalah orang yang terpedaya. Beliau mengarahkan supaya 250 buah disebarkan di Saharanpur, India, tempat dia, dan 250 lagi dihantarkan kepadanya yang ketika itu berada di Madinah Al-Munawwarah untuk dibahagi-bahagikan kepada orang ramai. Itu sikap ulama kita yang terbuka. Sokongan dua tokoh ini, dengan sebab itu Syekh Zakaria ni pun orang kuat juga. Ini adalah penasihat orang-orang tabligh. Orang-orang tabligh tu jangan dikeliru lah. Sebab syekh dia ni, nombor satu dia ni pun terima Wahabi. Tapi kadang-kadang di Malaysia ni kerana terpengaruh dengan keadaan sekeliling, orang-orang tabligh tu pun turut sama juga menyesatkan Wahabi. Sedangkan kepala dia kata macam ni. Itu dia kena sedar. Kena insaf lah. Insaf lah. Baiklah. Sokongan dua tokoh ini sudah memadai untuk menggambarkan pandangan-pandangan tokoh ulama India mutaakhir terhadap orang-orang yang dikatakan Wahabi, khususnya yang menjadi pemerintah dan penguasa dua tanah haram hingga ke hari ini. Kata-kata sanjungan dan penghargaan oleh mereka berdua berupa takrir terdapat di akhir buku asalnya edisi berbahasa Urdu. Oleh kerana anak saya diterjemah edisi bahasa Arab, dia tak masuk, tak ada dalam edisi Arab. Tapi dengan saya ada edisi bahasa Urdu dia, memang ada takris itu. Sebab itu saya masukkan di dalam kata-kata aluan saya supaya orang tahu sokongan dua tokoh ini terhadap apa yang terkandung di dalam buku. Ketujuh, patut sekali kita umat Islam merujuk kepada buku kecil ini untuk mengharmonikan umat Islam
yang sudah sekian lama bercakaran dan berburuk sangka terhadap satu sama lain, kerana ia adalah hasil tulisan seorang tokoh yang mengenali aliran Wahabi bukan sekadar melalui pembacaannya, tetapi juga melalui pengalaman peribadinya. Jadi kita ni duduk berkelahi, duduk balah, orang kata mula balah politik, satu hada kapir mengkapir, letih dah situ. Alhamdulillah, nampaknya semakin reda, semakin faham. Lama kelamaan fahamlah. Ni masalah ni pula. Masalah ni pula. Masalah ni yang terlibat ni orang-orang agama, institusi-institusi agama. Lama dah, cukuplah kita berbalah. Saya tidak menafikan, memang balik sana balik sini ada yang kurang ajar sebenarnya. Ada yang tak erti. Tak erti. Tadi saya pun walaupun tak datang sini, saya ikuti juga yang apa ni Dr. Basri bentangkan tadi. Memang betul. Yang ni kata yang tu sesat, yang tu kata yang ni sesat. Jadi sampai bila ni? Memang ada sungguh yang kata macam tu. Puak-puak Asy'ariyah kata, puak-puak sifat 20 kata, ni cara tauhid 3 sesat. Ada yang kata macam tu, memang ada. Yang sana pula kata yang sini sesat. Sampai bila nak selesai? Kita tak mahu semua tu, tak mahu. Kalau mengikut yang saya belajar lah, aliran Syah Waliullah, selesai semua masalah. Bahawa ahli sunnah ni luas. Dia ada, oleh kerana kita sempit belajar satu saja, beza dengan yang ni terus, kita hukum sesat orang. Itu sebenarnya. Tapi kalau kita belajar cara luas, cara terbuka, seperti yang Syah Waliullah sebut, bahawa ahli sunnah ni ada ahlul aqli, wal ra'yi, ada ahlul hadis wal athar. Itu antara yang dia sebut. Dan yang ketiga ahlul kashfi wal wijdan, ahli tasawuf. Ini semua ahli sunnah yang betul. Kalau yang betul, yang tak betul, tak betul lah. Kalau yang betul, selagi betul kena terima. Ada yang lebih mengutamakan akal dalam membuktikan kebenaran Islam itu. Inilah cara yang dia dipakai oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, sesuai dengan zaman masing-masing. Dia banyak guna akal, dan itu tidak salah kalau selagi asas mereka tetap juga nakal Quran dan Sunnah. Satu lagi, lebih mengutamakan hadis. Dia tak banyak guna akal sikit-sikit. Inilah ahlul hadis. Puak-puak Wahabi, Salafi ni termasuk dalam kumpulan tu. Itu pun ahli sunnah juga. Kenapa kita duduk bercakaran sama sendiri, tuduh-menuduh? Bahkan yang ada beza tu, beza dari segi furuk akidah saja. Tapi oleh kerana tak faham bahawa akidah ni ada usul, ada furuk, maka tuduh-menuduh berlaku. Padahalnya itu perkara furuk. Saya telah kemukakan di sini sebagai contohnya. Dulu dalam seminar sebelum ini, kita sudah buat ini, iaitu ni usul dan furu' akidah antara Asy'ariyah dan Salafiyah. Kita telah buat antara Asy'ariyah dan Salafiyah. Saya rasa Dr. Basri juga dulu itu. Sekali kita kena faham yang ni. Sebab tak faham ni, maka berlaku tuduh-menuduh, buruk sangka terhadap satu sama lain. Kalau kita faham bahawa dalam akidah ni ada usul dan furu', selesai masalah. Sebab orang yang kita terima, misalnya Maturidiyah, Asy'ariyah terima, Maturidiyah terima Asy'ariyah, kedua-duanya saling baiklah, kita kata baik. Tak ada perbezaan di antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah? Jawabnya ada. Berapa banyak saya kemukakan di sini? 50 lebih perbezaan dari segi akidah tu. Bukan masalah fiqh, masalah akidah. Kenapa kita tetap mengatakan dia ahli sunnah? Sedangkan perbezaan antara Salafiyah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah ada perbezaan juga. Kita tidak nafi. Tapi perbezaan itu dalam furu', bukannya dalam usul. Bila dalam furu' tak jadi masalah. Dia tidak mengeluarkan seseorang tu daripada ahli sunnah pun. Apatah lagi kita nak kata keluar daripada Islam, jauh sekali. Tapi oleh kerana tak faham ini, maka jadi keliru lah. Maka jadi keliru. Yang ke-8, ia mengesahkan peristiwa-peristiwa para ulama
yang terpedaya dengan diayah dan propaganda yang amat dahsyat dalam memburuk-burukkan golongan Wahabi di sepanjang sejarah, sehingga mereka mengeluarkan fatwa atau pandangan yang tidak baik terhadap golongan itu. Tetapi apabila terserlah hakikat sebenarnya, mereka tanpa teragak-agak telah mengisytiharkan penarikan balik semua pandangan mereka yang lalu dan mengeluarkan pula pandangan yang betul terhadap golongan Wahabi. Begitulah sikap ulama yang hak dan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku ini menceritakan ulama-ulama India di suatu ketika dahulu pun mereka berpandangan buruk terhadap Wahabi ini. Mereka kata macam-macam, Khawarij lah, teruk-teruk kata. Ulama-ulama besar ni, yang saya merasa tertarik dengan buku ni dan saya nak kemukakan kepada seluruh umat kita ni. Sebab apa? Sebab kita pun ikut jalan yang sama sebenarnya. Kita pun macam tu juga. Cumanya dia selesai dah, kita tak selesai lagi. Dia selesai dah. Memanglah dia peringkat awal dulu. Sebab apa? Buku, kalau saya nak tunjuk buku yang memfitnahkan Muhammad bin Abdul Wahab dan perjuangan dia, ya Allah, saya tak bertemu seorang tokoh yang macam ni. Saya rasa Nabi SAW tu tak ada orang buruk-burukkan dia sampai banyak macam ni buku. Tokoh lain lagi lah. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab begitu banyak buku memfitnah dia, menuduh dia dengan macam-macam. Sebahagiannya ditulis oleh tokoh-tokoh besar, alim, ulama. Jadi macam mana orang nak kata berdusta? Ulama macam Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu, mufti besar Syafi'i di Mekah pada ketika itu. Macam mana orang tak terpedaya? Semua umat Islam, ulama-ulama pergi belajar di sana, belajar dengan dia, dia cerita. Dia kata Wahabi ni begini. Mana tak terpedaya? Yang saya nak sebutnya, pengalaman terpedaya ni boleh kena siapa-siapa pun. Kalau sudah virus ini, kuman ini, racun ini tersebar dalam udara, tak ada siapa pun boleh selamat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak kira tu guru, tak kira tu jahil, tak kira bangsa apa pun dia kena. Begitulah juga fitnah terhadap Muhammad bin Abdul Wahab yang begitu banyak, walaupun kemudiannya dibalas, dijawab oleh ulama-ulama yang hak tentang fitnah-fitnah yang ditaburkan itu, dan sehingga selesai, termasuklah anak cucu Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang terdiri daripada tokoh-tokoh besar, alim-alim besar. Kerjanya tak ada lain, duduk jawab fitnah orang terhadap datuk dia. Tak ada masa nak buat kerja lain, sampai begitu sekali. Dan ulama-ulama lain yang bukan dari kalangan Saudi, bukan keluarga dia pun turut sama menjawab fitnah-fitnah yang ditaburkan itu. Ulama India dan Pakistan tidak terkecuali. Kalau sesiapa yang biasa dengar Husain Ahmad Madani, Husain Ahmad Madani ni 17 tahun mengajar di Madinah, duduk di Madinah. Dia pun termakan juga. Dalam buku ni lah sebut. Dalam buku ni sebut. Kalau nak tahu baca, dalam kitab dia Asy-Syihabus Tsaqib, apa dia tak kata kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Macam-macam dia kata. Walaupun kemudiannya bila orang tanya, dia kata dia dengar-dengar daripada syekh tu, syekh ni. Gitu je. Bukan ada rujukan pun. Bukan ada rujukan pun. Dia ni siapa? Guru kepada guru saya. Menteri Besar Kelantan dulu. Tu guru. Tu guru dia. Husain Ahmad Madani itu. Saya tak sempatlah dengan dia, tapi guru saya berguru dengan dia. Syekh ni pun terkena. Nak cerita ni, main dengan kita kata banyak sangat ni, fitnah ni tabur kuat sangat ni, kena sikit sebanyak. Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri, pengarang kitab Badlul Majhud, Syarah Abu Daud, pun terkena. Di satu peringkat dia kata begitu juga kepada Wahabi ni. Begitu juga Nawab Siddiq Hasan Khan, itu pun ulama besar, ahli hadis, bukan dia bandi, ahli hadis. Dia pun kata begitu juga. Ramailah terkena. Tetapi itulah yang saya nak mengajak kita semua belajar daripada sejarah. Ulama yang benar, ulama yang hak, dia bila nyata, bila jelas kebenaran, dia akan kembali kepada kebenaran. Saya mengharapkan kita semua pun bersikap begitu. Tak ada guna, tak ada faedahnya kita duduk bertahan di atas kesilapan
di atas kebatilan itu, tak ada guna. Ni mereka ni ulama-ulama besar pun terkena, kita setakat mana? Saya tidak buruk sangka, sama-sama kita ni sangka baik. Orang-orang yang mengatakan Wahabi ni jahat macam-macam, dia terpedaya. Dia pun kerana nak jaga Islam lah, tak mahu bagi umat ni terdedah kepada Wahabi, sebab Wahabi tu dia agak sesat dengan niat tu lah. Tapi ketahuilah, apa yang kita tahu itu tidak benar, tak betul. Itu racun yang telah disebarkan oleh musuh-musuh dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tidak teliti, tidak cermat di dalam buat kajian, hanya mengikut apa yang dengar-dengar. Kalau kita baca buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Khulasatul Kalam misalnya, atau Ad-Durarus Tsaniyah, tak ada rujukan dia bagi. Dia cerita tu punya teruknya, siapa pun akan benci pada Wahabi kalau macam tu. Tak ada orang dalam dunia yang akan suka kalau Wahabi macam tu. Tapi betul ke tu? Apa rujukan dia? Apa rujukan dia? Sebab kita kena tahu, ini semua akibat daripada pertelagahan, perselisihan politik semasa. Dan kerana ulama-ulama ni dia terlalu taksub dengan fahaman dia. Bila nampak terjejak fahaman dia, dia tergugah, dia terus bertindak. Itu sebenarnya hakikat sebenarnya. Tetapi mereka ini dalam buku ni, yang saya nak cerita, dalam buku ni mereka ini kemudiannya tanpa segan dan silu tarik balik. Silap, kita silap. Kecuali Syekh Rashid Ahmad Gangkuhi. Syekh Rashid Ahmad Gangkuhi seorang ahli hadis yang besar. Dia daripada awal lagi kata Wahabi ni bagus, Wahabi Ahlus Sunnah. Dia tidak ada percanggahan dengan kita. Ada fatwa dia dengan saya, fatwa Rashidiyah ada dengan saya. Memang dia sebut begitu daripada awal sampai akhir. Dia kata ini bagus, tak ada apa pun masalah dengan kita. Ini saudara kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada perbezaan pun sedikit dalam perkara ranting-ranting, cabang-cabang sahaja. Itu kata dia. Tapi yang ramai lagi pernah terkeliru. Bagi saya anggap saudara-saudara kita dalam institusi-institusi agama, mufti-mufti yang benci sangat Wahabi, bagi saya sangka baik, mereka sebenarnya nak baik. Macam ulama-ulama ni lah, demi menjaga Islam juga. Tapi mereka tidak sedar modal yang mereka pakai itu adalah modal yang tak betul, salah tu. Jadilah seperti ulama-ulama ini, bila tahu kebenaran balik ke pangkal jalan. Itu cara yang betul. Jangan malu walaupun kita telah tersasul. Belajarlah daripada sejarah. Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah, 40 tahun dalam ajaran yang dikatakan sesat, Mu'tazilah, 40 tahun. Tapi bila nyata kepada dia kebenaran, dia tinggal itu, tak jadi masalah. Dia tetap dianggap imam. Orang tak kata lama macam tu tak bertemu kebenaran, takkan kita nak imam. Orang macam ni, ada orang kata begitu. Orang lupa. Orang ikut ajaran dia yang betul, yang sebenar. Begitulah sepatutnya sikap ulama-ulama. Jangan baca sebelah pihak, baca juga. Misalnya buku ni yang ada dengan saya, kalau baca buku ini pun sudah memadai. Buku ini apa ni Da'awal Munawi'in li da'wati Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab, Ardun wa Naqd. Ini cukup lah kalau baca. Kalau mana-mana yang belajar bahasa Arab tu, yang belajar agama tu, kalau baca cukup lah. Dia bawa semua segala kritikan dan bagi dengan rujukan, muka surat, jilid berapa. Orang yang kata Muhammad bin Abdul Wahhab gini-gini, dia bagi semua. Lepas tu dia bagi jawapan tu daripada Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dan anak dia dan pengikut-pengikut setia dia. Nampak bila kita tengok gitu, nampak sangat dangkal, tak betul segala tuduhan itu. Baca ini sudah cukup. Dan saya mengharapkan ada yang mengusahakan untuk menterjemah buku ini, sebab buku ini sangat baik juga. Ini antara buku yang baik. Baiklah, kita pergi lagi.
Saya berharap buku ini dapat menyatu padu. Kita sebenarnya kadang-kadang orang nampak macam kita buat seminar begini kan untuk memecah belahkan umat. Silap. Umat bukan memecah belah, nak menyatu padu. Kalau kita semakin ramai, semakin baik satu sama lain. Pecah belah ke macam tu? Sekarang ni kita nak orang semua kata Asy'ariyah tu Islam, Salafiyah Islam. Apa pecah belah? Tak ada pecah belah. Yang pecah belahnya bila kata Asy'ariyah ni sesat atau Salafiyah tu sesat, sebab kita makin pecah. Ni kalau satu bukan pecah. Apa pecah ni? Kita nak menyatu padukan umat dan mempertaut kembali hubungan kekeluargaan dan silaturahim antara mereka. Semoga umat Islam menjadi satu umat yang kuat, bersaudara dan saling memahami antara satu sama lain. Kena fahamlah. Bahasa dia dah lah orang kata. Adik-beradik pun takkan serupa 100%. Beza. Ni orang lain, ni orang lain. Walaupun adik-beradik, dia ada beza, tak kata ada beza. Adik-beradik pun, ni pun sama lah. Ada beza. Ada beza bukan menyebabkan dia jadi bukan adik-beradik kita. Tuhan buat adik-beradik kita yang sebenar betul-betul serupa kita. Tak kan? Ada kalau macam tu, hak ni pun kena faham gitulah. Mudah je benda ni. Tapi hak tu pun jadi payah nak faham. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga segelintir orang yang dikatakan Wahabi itu bersikap kasar dan biadab terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sehingga mereka dikatakan bukan ahli sunnah wal jamaah, malah dikatakan sesat. Betul lah, macam Dr. Basri sebut tadi, betul. Saya tidak nafikan itu, tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Semua mereka begitu ke? Majoriti mereka begitu ke? Sama juga dengan sebelah kita. Tapi kalau kita duk ikut perasaan, ikut emosi macam ni, sampai bila tak selesai? Duk ambil kira yang sikit-sikit, ambil kira yang seorang dua yang buat salah, habis kita nak palikkan semua. Mana boleh macam tu? Kalau macam tu, Islam pun tak ada orang nampak baik. Sebab kalau nak ambil kira ada orang Islam yang jahat, seorang dua, Islam pun orang akan nampak buruk. Islam pun tak boleh terima. Apatah lagi ini fahaman-fahaman yang dibawa oleh manusia yang tidak maksum. Tentu sekali adalah salah silap di sana sini. Ini juga merupakan salah satu sebab ketegangan dan kebencian berpanjangan yang membawa kepada fenomena tuduh-menuduh dan fitnah-memfitnah. Ternyata ada pada kedua-dua pihak segelintir manusia yang melampaui batas. Yang ekstrim ni ada mana-mana pun, mana-mana aliran pun ada. Tapi kenapa kita duk ikut yang tu sangat? Tengok yang lain-lain, yang lain-lain. Tetapi tidak wajar sama sekali dikatakan semua orang Salafi atau Wahabi menganggap Asy'ariyah dan Maturidiyah sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana tidak wajar juga dikatakan semua pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah menganggap Salafi atau Wahabi sesat dan bukan ahli sunnah wal jamaah. Cuba tengok berapa ramai ulama Deoban, berapa ramai ulama-ulama di India, Pakistan, berjuta. Mereka terima baik. Kenapa nak pakai ada yang seorang dua yang kata buruk kepada Wahabi itu? Tak sepatutnya begitu, tak sepatutnya begitu. Akhir sekali, saya menyeru semua pihak yang terlibat dalam fitnah memfitnah dan tuduh menuduh agar bertaubat kepada Allah kerana telah memfitnah dan menuduh saudara seagama sekian lama. Kena sedar hakikatnya kita salah. Kita salah sebab kita menuduh saudara seagama. Ini dosa bukan main-main ni, dosa besar ni. Kena bertaubat. Terimalah hakikat ini. Jangan kita duduk berkerah lagi, duduk kata memang salah, memang salah. Sebanyak mana kita baca buku, baca dah kau sebelah sana sebelah sini, sebanyak baca. Kalau kita baca, kita akan tahu sebenarnya tak ada salah pun. Itu hanya tuduhan, fitnah semata-mata. Macam-macam lah kata. Kalau baca Da'awal Munawi'in tadi, dia sebut semua apa fitnah terhadap Wahabi yang menyebabkan jadi orang benci kepada Wahabi.
Antaranya dia suka mudah mengkafirkan orang. Antaranya dia ni suka khawarij. Antaranya dia ni macam-macam yang disebut. Melarang tawassul. Antaranya dia ni berusaha mengguling kerajaan Islam, kerajaan Uthmaniyah. Itu antara. Semuanya ada jawab, semua dijawab. Bila kita tengok jawapan itu, nampak sekali. Bukan buku ni sajalah, buku lain pun sama. Nampak sekali apa yang disebarkan itu sebenarnya menguntungkan musuh dan melemahkan umat Islam. Itu sebenarnya musuh suka sekarang ni. Musuh Yahudi ke Kristian tak payah bersusah nak menghancurkan Islam. Sama-sama kita. Sebab apa? Sebab kita kekurangan ilmu. Sama-sama kita tuduh menuduh. Sama-sama kita berkelahi, membuang sebahagian daripada kita daripada Ahlus Sunnah, daripada Islam. Bukan orang kafir. Ini yang malang, cukup menyedihkan. Secara khususnya saya menyeru pihak berkuasa agama negeri-negeri di Malaysia agar menarik balik fatwa tentang kesesatan Wahabi. Jika ada lah. Saya percaya tidak semua ada. Kalau ada, saya mau balik, nilai balik. Kalau tidak, masing-masing kita akan bertemu dengan Allah SWT. Kita akan bertemu dengan Allah SWT. Kalau ulama-ulama besar tak boleh tarik balik fatwa dia, kenapa kita tak boleh? Kenapa tak boleh? Saya percaya ramai daripada kita ni dia dengar tak dengar ya. Bukan dia baca, dia buat kajian sendiri pun, lalu menghukum Wahabi. Kerana ada orang berkepentingan ataupun ada yang ekstrim, ada yang melampau, bersikap melampau, tuduh macam-macam. Oh, kalau dengar macam tu memang siapa tak benci Wahabi. Yang tu saja dengar. Yang ni sebelah ni tak mau dengar tu. Buat keputusan tu tak kena tu, begitu tu. Bukan cara orang yang bijaksana. Kalau orang yang bijaksana, terbukalah. Terbuka. Misalnya saya dituduh Wahabi, panggil saya. Panggil. Saya bersedia pergi. Panggil lah. Kita boleh bincang. Bukan nak tuduh menuduh. Kita nak baik. Kita nak Islam kuat, satu padu umat Islam. Ramai lagi yang lain yang dituduh. Alangkah ruginya. Alangkah ruginya umat kalau macam kita katalah sebagai contoh Dr. Abdul Basit kita yang sangat baik. Saya tengok dalam dakwah dia hanya bawa akhlak. Tak ada sentuh siapa-siapa. Tapi kerana semata-mata dituduh Wahabi, tak boleh masuk negeri itu, tak boleh masuk negeri ini. Siapa yang rugi? Siapa rugi? Kita juga rugi. Kita juga. Kita potong anggota kita. Siapa yang cacat? Kita juga. Kalau kita pergi serang musuh, ada patut juga. Ini serang sama sendiri. Ramai lagi antara cendekiawan kita, cerdik pandai kita rugi kerana kita tak dapat manfaat daripadanya, kerana kita salah faham. Yang telah dikeluarkan oleh mereka, lihatlah kepada sikap ulama-ulama yang ikhlas, bagaimana mereka tanpa segan dan silu menarik balik fatwa-fatwa atau pandangan-pandangan mereka jika terbukti ia silap. Belajarlah daripada sejarah agar anda tidak kerugian di dunia dan akhirat. Semoga Allah, itu tak adalah. Inilah saja sekadar kalau nak kata kertas kerja saya. Inilah kertas kerja saya berhubung dengan perkara ni. Dan kalau nak lebih lagi, kita tengok sini. Kita tengok sini. Ini adalah petikan-petikan daripada buku ni yang saya kira menarik. Dan tak sama kalau baca sendiri, sebab nak ringkas kan. Sebab nak ringkas, kalau kita tengok di sini, ni silsilah. Habis dah cerita kertas kerja saya tu habis. Sini kita tengok. Ni kerajaan Saudi. Dua orang Muhammad yang berjuang. Seorang nama Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang meletakkan asas agama dan membawa kefahaman agama kepada umat di setempat dia. Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang lagi ialah Muhammad bin Sa'ud. Dua orang Muhammad. Hasil kerjasama dua orang tokoh ni, akhirnya lahirlah apa yang kita lihat sekarang ni sebagai kerajaan Arab Saudi, yang begitu banyak jasanya, khidmatnya untuk umat Islam. Tak ada siapa boleh menafikan. Tak ada siapa boleh menafikan.
Dan kita tengok apa yang orang tuduh tu tak ada pun pada mereka. Tak ada pun. Berapa ramai ulama-ulama dia, ribuan ulama ni. Adakah seperti yang dikata tu? Suka mengkafirkan orang, bunuh orang, halal darah orang. Adakah begitu? Tidak. Kalau kita baca betul-betul hasil tu, ini sejarah. Yang merah ni Raja Saudi dinasti pertama. Yang biru Raja Saudi dinasti kedua. Yang hijau tu Raja Saudi dinasti ketiga. Dia ada 3 dinasti. Ini cerita dia. Hasil gabungan kerjasama pakatan di antara, kita kata, umara, amir dan alim. Seorang alim berjaya. Kita tengok dalam dunia ni mana ada macam ni. Ulama bergabung dengan ahli politik sehingga berjaya menegakkan Islam. Tak ada dalam sejarah. Syekh Hasan Al-Banna cuba nak buat, tapi dia gagal. Mana ada negara dia. Allah SWT kira semualah, jasa dia, usaha dia. Allah SWT kira. Maulana Maududi nak menegakkan Islam. Tertegak ke Islam di Pakistan? Tidak. Kalau kita kalau Khomeini adalah, tapi itu Syiah yang salah, yang sesat. Memang sudah diterima, jelas yang tu adalah. Tapi kalau yang Sunni, tak ada yang lain. Dan orang boleh terima dengan senang. Tak ada kecoh, tak ada apa. Sampai sekarang ni semakin maju. Kalau kita tengok masjid sajalah, Masjid Nabi, Masjidil Haram, yang mereka perluaskan, mereka cantikkan, kemaskan, tak pernah berlaku dalam sejarah umat Islam. Sehebat itu kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada umat Islam sedunia untuk mengerjakan ibadah. Siapa tu? Wahabilah yang bagi kemudahan. Kita kadang-kadang orang bagi betis, kita tak faham. Kita kata, kalau dia Islam itu kenapa tak benar saja umat Islam pergi duduk sana? Ada visa, ada begitu gini, susah. Begini, kita dulu buat. Kalau nak tahu boleh ke tidak, kita dulu buat. Kenapa kita tak buat? Malaysia panggillah semua, Rohingya ke Bangla ke, semua mari duduk sini. Yang Islam. Kenapa kita tak buat? Bukan senang nak cakap, mudah lah. Cakap boleh lah, nak buat tu. Lepas tu kita kata, kota menyusahkan, menyekap orang nak pergi buat haji. Dia setara dia sekat tu pun, kadang-kadang bertindih-tindih mati. Rabah sangat. Untuk keselamatan itu. Bukan dia tak bagi orang pergi buat ibadat, ada maksud-maksudnya. Lepas tu kalau dia nak peluah masjid, kita marah pula. Kita kata habis runtuh rumah Khadijah, rumah Nabi, tempat Nabi lahir, macam-macam pula kita komen. Lepas tu nak duduk dalam kesempitan begitu. Kalau bila peluang, kita kata pula, sampai bila kita ni iri hati terhadap saudara seagama kita? Sampai bila? Kenapa tak nampak satu pun yang baik dia tu? Berapa banyak dia tolong. Dulu saya sudah sebut dah, Maulana Maududi di Pakistan kena hukum bunuh kerana dia menentang Qadiani. Akhir sekali Arab Saudi bagi ancaman di zaman tu, lepaskan Maududi, kalau tidak putus hubungan diplomatik. Dikurangkan hukum, kena 14 tahun penjara. Arab Saudi desak lagi, sehingga akhirnya Maududi dibebaskan. Siapa dunia Islam? Cuba kita tengok, mana negara Islam yang hiraukan Maududi, yang teraniaya begitu? Siapa? Arab Saudi ya, yang kita tuduh Wahabi yang sesat. Muhammad Qutb, adik kepada Syed Qutb, kalau duduk di Mesir kena bunuh, seperti abang dia lah juga, kena gantung. Tidak kerana lain, semata-mata kerana nak menegakkan Islam. Siapa yang menyelamatkan dia? Malaysia? Indonesia? Turki? Siapa? Negara Islam senyap sunyi. Arab Saudi lah bagi perlindungan kepada dia. Sampai sekarang ni berada di Arab Saudi dengan selamat. Saudi yang Wahabi. Cuba tengok, tengok ke dalam kita ni. Kita tuduh orang tu, kita setara mana baik. Apa yang kita buat? Macam-macam tuduhan. Idi Amin, saya ada beberapa orang kawan daripada Uganda, dia kata Idi Amin seorang yang sangat bagus, dia nak kepada Islam, tapi orang fitnah dia,
Orang letak dalam peti sejuk dia tu betis manusia, lalu dituduh kata dia dimakan manusia, sehingga dia jatuh. Dan orang berontak. Siapa bagi perlindungan kepada dia, perlindungan politik? Arab Saudi. Dunia Islam yang lain di mana? Kena sedar itu, kena sedar. Kena sedar. Jadi kalau jatuh kerajaan Osmaniyah di Turki, kenapa dia nampak dia saja yang salah? Tak nampak Iraq tu kenapa? Iraq pun terlepas juga daripada Osmaniyah. Syria, yang lain semua jadi apa? Jadi apa? Jadi sosialis. Tak ada Islam langsung. Turki sendiri pun tak ada Islam langsung. Yang Saudi ni tak ada kena mengena pun dengan kerajaan Osmaniyah. Dia tetap kekal, dapat menegakkan Islam. Takkanlah kita kata dia berpakat, berkonspirasi dengan Inggris. Inggris sangat benci selalu. Yang bagi nama Wahabi untuk memburuk-burukkan Wahabi itu Inggris lah. Ulama-ulama Deoban yang memperjuangkan kemerdekaan dituduh Wahabi. Takkan Inggris nak Wahabi yang nak menegakkan Islam ni? Bodoh lah Inggris kalau macam tu. Mudah je kalau kita nak fikir secara mudah. Tapi kita dah termakan racun-racun tadi. Ini ada di segi keluarga Saud. Ini raja-raja Saudi dinasti pertama. Tengok situ lah secara ringkas. Kemudian kamu kalau nak kopi dia, kita boleh kopi. Ini untuk PowerPoint. Ini raja-raja Saudi dinasti kedua, dan ini raja-raja Saudi dinasti ketiga. Sampai sekarang ni yang ada ni Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Semua Al Saud, keluarga Saud lah. Kalau kata Al Sheikh, mana semua anak cucu dia, anak cucu Muhammad bin Abdul Wahab. Ulama-ulama daripada anak cucu Muhammad bin Abdul Wahab, di belakang dia tu ditulis Al Sheikh. Kalau raja-raja semua Al Saud, sebab bapak dia yang awal itu Saud namanya. Ini pula Muhammad bin Abdul Wahab dan anak-anaknya. Anak-anaknya ni alim besar. Kita tak pernah tengok dalam sejarah macam ni, tapi kita tak ambil tahu pun. Yang anak-anak dia, cucu dia ni duduk memperjuangkan akidah tauhid seperti dia dulu. Tak ada beza. Anak-anak dia cuba mempertahankan kebenaran bapak dia. Orang tuduh macam-macam, dia perjelaskan bapak dia tidak begitu. Ni bukti-buktinya. Kita boleh lihat buku-buku mereka sampai sekarang. Ni kita duduk cakap ni orang 300 tahun yang lampau. Beratus tahun duduk kutuk orang, maki orang. Banyak mana tak tahulah dosa umat Islam. Ini anak-anak. Seterusnya ini Muhammad bin Abdul Wahab dan anak cucunya. Anak cucu cicit dia pun masih ramai yang alim. Orang kata ciok dia pun alim lagi. Cukup setia, cukup kuat beragama, dan orang-orang yang taat. Sanggup kita kata kepada orang-orang macam ni sampai begitu sekali. Apa yang kita tidak kata kepada Yahudi dan Nasrani dan kepada orang kafir pun kita tak kata begitu. Ini antaranya. Kemudian buku ini asalnya ditulis kerana satu surat yang saja daripada seorang pelajar Universiti Islam Madinah, tanya tentang pandangan dia tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab dia dah ada menulis dah dalam majalah dia bahawa Muhammad bin Abdul Wahab ni seorang yang sangat berjasa, seorang yang baik, seorang yang difitnah. Jadi akhirnya pelajar ni tanya dia. Jadi dia jawab lah. Lepas tu dia kata macam mana ulama ada yang keliru. Itulah sebab dia jawab. Ulama-ulama Deoban yang keliru, yang kata Muhammad bin Abdul Wahab ni tak baik, Muhammad bin Abdul Wahab ni macam-macam. Apa sebab begitu? Jadi dia jawab, dia cerita ini semua akibat daripada fitnah yang tersebar dengan meluas di kalangan masyarakat, sehingga mereka walaupun ulama terkena juga. Itulah hakikatnya. Saya sebut di sini muka surat 22. Surat ni pada muka surat 22. Dia sendiri pun pada masa budak-budak dia dengar Wahabi ni teruk dia. Semua sebut tak baik dalam masyarakat India pun. Tapi oleh kerana dia mengkaji, dia belajar dan dia sentiasa mengkaji, dia dapatlah kebenaran. Kalau nak kira apa yang tersebar di kalangan masyarakat, memang teruk. Tak ada siapa pun yang akan kata Muhammad bin Abdul Wahab baik kalau macam ni. Dia sendiri pun macam tu.
Lepas tu dia sebut, orang ramai yang jahil dan tidak mempunyai pengetahuan yang tepat selalu mengaitkan Wahabi dengan Abdul Wahab An-Najdi. Padahal nama sebenar tokoh Wahabi ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Guru saya, kata dia, ni kata pengarang ni, Karim Bakhsh, Maulana Karim Bakhsh, sangat memuji kitab Tauhid. Daripada pujiannya itu saya mengagak, dia tentu telah membacanya. Selain beliau, saya tidak pernah mendengar sesiapa pun menyebut kitab Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Saya rasa mereka belum membaca. Ni pada masa dia budak-budak, dia cerita, daripada budak lagi dia cerita apa yang dia dengar daripada masyarakat tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Tak bagus. Kalau ada pun, ni seorang ni mula-mula yang cerita kepada dia bahawa Muhammad bin Abdul Wahab ni orang bagus. Ni mula-mula. Dalam menentang gejala-gejala syirik dan dakwahnya untuk memurnikan akidah tauhid, pendirian dan sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab boleh dikatakan sama dengan pendapat dan sikap Maulana Shah Ismail Ash-Shahid yang tergambar di dalam kitabnya Taqwiyatul Iman. Kalau ada pun perbezaannya, maka amat sedikit sekali. Dia kata kalau berdasarkan dia baca, sama. Ini persamaan dua tokoh ni dari segi perjuangan dia sama. Maknanya di India pun ada orang yang sama seperti Muhammad bin Abdul Wahab dari segi nak memurnikan tauhid dan dari segi nak membersihkan bid'ah daripada umat ini, dari segi itu sama. Menerusi pembacaan dan kajian saya dapati seperti mana Syah Ismail Syahid telah difitnah dengan berbagai-bagai fitnah dari dahulu sampai sekarang oleh golongan penyembah kubur, ahli bid'ah dan khurafat, supaya orang ramai menjauhkan diri daripada beliau. Itulah juga yang berlaku kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kesimpulan yang dibuat. Ini saya rengkah-rengkah ni. Itu yang kita lihat. Samalah Muhammad bin Abdul Wahab pun dia duduk menentang pemuja kubur. Kita jangan ingat umat Islam ni baik, bagus, seperti kita ni, alhamdulillah lah, banyak dah kita selesai masalah. Kalau kita pergi ke luar negara, berapa ramai umat Islam yang menyembah kubur. Umat Islam macam nama buahnya sembah betul, minta dengar, bukan pergi berdoa untuk kebaikan orang dalam kubur tu, nak tolong orang dalam kubur, istighfar untuk dia, tidak, pergi minta dengan dia hajat kita dalam dunia. Sampai sekarang ni ada lagi. Setiap kali hari haul tukarlah kelambu ataupun tudung kubur, bergebuk-gebuk ambil kain tudung tu, buat berkap, buat balik. Berapa ramai umat Islam yang macam ni? Mana-mana pun ada. Sebab kita lah nasib baik, tak ada benda tu, agak terkawal. Kita lebih bertuah dari segitu. Di Iran ke, di Pakistan ke, di India ke, di Mesir ke, di mana-mana, Iraq, berleluasa benda ni. Turki berleluasa benda-benda macam ni. Itulah yang dihadapi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di zaman ni. Orang pergi basuh kubur, tak ada air, buat ambil berkat. Kubur yang dikatakan wali-wali lah, itulah yang menjadi sasaran mereka. Dan kubur tu dibuat masjid atas kubur tu. Di mana-mana kita lihat, di negara Arab sekalipun macam tu. Inilah yang berlaku dihadapi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Situasi seperti ini dihadapi juga oleh Syah Ismail Ash-Shahid. Syah Ismail Ash-Shahid ini adalah cucu kepada Syah Waliullah. Dan satu perkara yang saya rasa menarik perlu disebut sebagai selingan, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni dia seguru dengan Syah Waliullah. Dia pernah belajar dengan guru yang sama. Nama gurunya itu iaitu Muhammad Hayat As-Sindi. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Itu guru mereka berdua. Dia sempat, tapi dia tidak semasa sama guru tu, tapi dia tidak pernah bertemu dua tu. Itu dalam sejarah. Cucu dia betul-betul sama perjuangannya dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kita nak marah kepada dia, kita nak biarkan orang macam tu ke dikubur? Kita kata kita tak buat begitu di sini. Memanglah tak buat begitu, tapi akhir-akhir ni nampak dah semakin nak menjadi. Manusia ni memang begitulah, semakin nak menjadi. Kalau nak pergi minta doa, pergi dekat kubur tu, apa sebab? Kita dah anggap lebih makbul kalau di sana.
Lepas tu pergi palu gendai di kubur tu, macam-macam lagi buat. Itu apa cerita? Siapa yang buat macam tu? Kita pun dah nak jadi. Nasib baiklah ada yang sentiasa, ada yang tegur nahi anil munkar tu pakai ajaran Islam tu. Kalau tidak, dalam masjid pun ada palu gendai. Siapa yang bawa? Mari daripada luar, pengaruh daripada luar. Benda-benda ni berleluasa. Takkan nak biarkan benda-benda begini. Maka ulama-ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syah Ismail Ash-Shahid bangkit untuk menentangnya. Lalu mereka difitnah dengan macam-macam fitnah, sehingga tak ada yang baik. Padahal dia seorang tokoh yang besar. Penentang-penentang perjuangan Syekh yang terdiri daripada puak-puak penyembah kubur dan puak-puak yang mempercayai pelbagai khurafat daripada negeri-negeri sekitar terus menerus membuat propaganda demi menentang Syekh. Pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab digambarkan sebagai golongan yang biadab terhadap Rasulullah. Mereka dituduh memusuhi awliyaillah. Mereka juga difitnah sebagai golongan yang mengkafir seluruh umat Islam dan menghalalkan darah mereka. Pihak-pihak berkuasa yang berasa terancam dengan pergerakan Syekh juga turut menyebarkan propaganda-propaganda seperti itu dengan segala sarana yang ada pada mereka. Ini ceritanya. Kalau kita baca buku ni kita tahulah. Ini ceritanya. Tapi betul ke begini? Betul ke begini? Bila kita baca banding kedua-dua buku tu, baca penentang dia dan penyokong dia, dan pihak yang berkecuali pun berapa ramai yang bukan Wahabi, memang tidak Wahabi, macam Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha pertahankan Wahabi. Dia kata Wahabi bagus, Wahabi mengikut sunnah. Ni orang-orang yang memusuhi Wahabi ni adalah terpengaruh dengan Syiah Rafidah, kata dia. Dalam buku dia tulis. Dia tulis buku. Dan ramai lagi lah yang lain-lain. Kalau kita nak tengok senarai dalam buku ni memadai. Kalau kita nak tengok misalnya ya, dalam buku ni cukup dalam ni dia sebut berapa ramai ulama-ulama ni, semua ulama yang bukan Wahabi daripada luar tanah Hijaz. Mereka juga bukan sedikit, ramai yang sokong. Sebab itu saya kata saya tak pernah jumpa ulama yang macam ni. Musuhnya begitu ramai, tak henti-henti, beratus tahun tulis buku, bukan sejilid, berjilid-jilid. Dan golongan penyokong dia pun berapa ramai. Kita timbang, fikir sendiri, dan tengok sendiri, benda tu masih ada lagi. Bukan cerita sejarah. Kerajaan Saudi Wahabiyah ni masih ada. Tengoklah di Mekah sekarang apa ada. Pelajar-pelajar kita pun pergi belajar, Kelantan ni pun ramai juga pergi. Cuba tanya dia, apa ada? Pernah ke apa yang disebut tadi ni ada berlaku? Pernah ke? Tak pernah. Tak pernah ada. Kemudian ya panjang lagi lah. Saya rasa cukup dululah. Ini panjang muka surat juga yang saya petik daripada buku ni. Saya petik pilih-pilih. Dah banyak. Ni ada 52 muka di sini. Kalau untuk senang, kalau nak dapat boleh dapat, insya-Allah selepas ni kita boleh bagi. Itulah secara ringkasnya saya rasa untuk pembentangan sebagai pembentangan awal. Sekadar itulah dulu. Mungkin ada baiknya kalau kita bincang dalam bentuk perbincangan. Dan kena ingatlah, jangan anggap kita ni nak memecah belah. Jangan. Kita nak menyatu padukan umat. Jangan anggap kita nak fitnah sesiapa. Tidak. Jangan anggap kita buruk sangka terhadap sesiapa. Tidak. Saya baik sangka. Saya anggap semua orang kita ni dia terpedaya. Kalau ulama-ulama besar macam tadi pun boleh terpedaya, apalagi kita. Cumanya kalau kita dah tahu benda yang sebenarnya, takkanlah nak duduk ditakut itu. Sampai bila nak duduk takut itu? Jadi marilah sama-sama, kalau yang sudah bersalah, yang sudah terlanjur, yang sudah menuduh bukan-bukan itu, bertaubatlah. Takutlah kepada Allah. Ingatlah kita akan bertemu dengan Allah. Tuhan akan soal kita semua.
dan baik sangkalah sesama kita. Kita tegur, bukan puak kita saja, pihak sana pun ditegur. Sebab itu mereka berubah. Adalah yang sikit sebanyak yang kasar tu, tapi mereka pun banyak berubah dah. Barulah tahu, masing-masing tu tahulah. Orang marah, orang tak suka kata-kata macam tu. Sesak itu, sesak ini, aku sesakmu sesak. Sampai ke bila ni? Nak sudah. Sepatutnya kita bersatu padu. Bagi saya antara sebab masyarakat ni keliru, antara sebab yang penting bagi saya. Sebab itu kita telah buat seminar sebelum ni. Tak faham tentang akidah ni ada usul dan furu'. Itu sebab. Selain daripada fitnah yang disebar itulah. Tak faham situ. Kalau faham situ, selesai masalah. Ini Wahabiyah pegang dengan Salafiyah. Walaupun kita kata, oh bukan Salafiyah, Salaf dulu lain. Itu tafsiran kita, itu kita kata. Kalau bincang dengan betul, kita akan nampak tidak, memang betul cara salaf dahulu. Kalau ada salah silap, ya seperti kita pun ada salah silap juga. Dalam memahami Asy'ariyah tu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, biasalah macam tu. Tetapi kehendak dia nak kembali kepada salaf, itu sangat terpuji. Itu langkah yang sangat baik. Sepatutnya umat Islam semua sekali kena utamakan yang itu, kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi saya rasa cukuplah untuk sekadar itu dulu, dan mungkin selepas ini kita terus soal jawab ya. Wallahu a'lam.